بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك يا رب العالمين. أما بعد، muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah Islamiyah dengan secara rahasia. Dan kita belajar juga bagaimana orang Quraisy ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ganggu para sahabat. Dan kita telah sampaikan beberapa kisah tentang itu. Kita sambung malam ni juga kerana bab ini adalah panjang dan kisahnya terlalu banyak kerana siapa-siapa daripada orang Quraisy masuk Islam jika dia daripada keluarga yang mulia, yakni keluarga yang hebat daripada keluarga pemimpin-pemimpin Quraisy atau dari keluarga yang terkenal di Quraisy, maka keluarganya akan ikatkan dia di dalam rumah dan akan haramkan dia daripada makan dan minum. Kecuali jika dia mahu mati, barulah mereka bagi dia makan. Dan mereka tak bagi dia duit dan dihina, direndahkan pendapatnya, direndahkan kehebatannya, kedudukannya di tengah masyarakat. Itu kalau dia orang yang mulia. Dan kalau orang itu yang masuk Islam, dia daripada golongan hamba abdi atau dari golongan orang yang miskin, yang biasa, yang mengembala kambing sahaja, yang khidmat mereka sahaja, maka yang begini keadaannya itu yang paling kesianlah. Kerana mereka menseksakan semua hamba mereka dan orang miskin dari golongan mereka yang masuk kepada Islam. Antara mereka ini Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pada satu hari mereka duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, sahabat semua. Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Wallahi ma sami'at Quraisy al-Qur'an jahran illa min Rasulillah SAW. Faman fikum yasma'uhum al-Qur'an jahra." Dia kata orang Quraisy ini semua,
mereka tak dengar Al-Quran. Sebab itu mereka tidak masuk Islam. Jadi siapa antara kita ni yang ini sahabat mereka bincang, mereka kata siapa orang yang berani selepas Rasulullah mendengarkan mereka Al-Quran, yakni dia pergi di tengah golongan mereka, di tengah ketika mereka berkumpul sebelah Al-Kaabah, di sana berdiri dan baca Quran, bagi mereka dengar Quran. Ini sahabat Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat mereka bincang. Abdullah bin Mas'ud, sebab orang Quraisy sudah dengar Quran dari Rasulullah sahaja. Dari yang lain tak dengar lagi. Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku bersedia. Mereka semua suruh dia diam, tenang dan jangan buat itu. Kita tak mahu kamu. Kita nak siapa-siapa orang yang ada keluarga, yang ada orang yang boleh pelihara dia daripada kejahatan Quraisy. Kamu ni orang miskin dah lah, pendek, kurus, miskin, maka mereka takkan kesian kamu dan akan bunuh kamu. Dia kata, biarkanlah, Allah akan pelihara saya. Tak perlu ada keluarga, tak perlu ada siapa-siapa bantu. Lepas tu mereka nampak Abdullah bin Mas'ud memang bersemangat dan dia yang mahu buat itu. Dia pergi, yakni waktu syuruh, waktu bahagi sangat, ketika orang Quraisy semua keluar, baru jumpa, baru bertemu. Datangnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baca dengan suaranya semua, dengan suara yang tinggi, dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, 'allamal Quran. Dia baca surah Ar-Rahman. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Orang Makkah, orang Quraisy, sebab mereka tak pakar lagi tentang Al-Quran. Jadi mereka kata, apa yang Ibnu Abd ini baca? Apa yang dia cakap ni? Kita tak faham dia cakap apa. Ada satu orang dia tahu Quran itu apa. Dia kata, Ibn Abd ini, bin Mas'ud, dia baca kalam yang Muhammad mengaku itu adalah wahyu daripada Allah, iaitu Quran. Waktu tu mereka marah lepas mereka tahu yang dia ni baca Quran. Mereka kata, di depan kami, syapar kami, dan dia ni dahlah orang yang dihina. Maka mereka di waktu tu bangun, pukul muka dia, pukul badan dia. Mereka sambil pukul, dia sambil ketika mereka pukul dia, dia teruskan bacaan dia. Mereka pukul, dia sambil Ar-Rahman, 'allamal Quran. Ketika mereka pukul, dia bersungguh-sungguh mahu orang Quraisy dengar Al-Quran. Tetapi yakni mereka pukul dia sehingga dah tak boleh berdiri. Lepas tu datang sahabat, angkat dia, hantar kepada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di waktu itu sahabat kata kepadanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, inilah yang kita risau. Kita tak mahu kamu dibukul begitu. Kesian kamu. Kamu orang yang lemah, yang miskin. Abdullah bin Mas'ud dia kata, demi Allah, aku tak risau dan tak takut mereka lagi. Dan selepas mereka dah buat kepada saya macam ni, lagi pun dah hilang rasa takut dari mereka. Dan kalau engkau semua setuju, wahai sahabatku, esok bagi saya akan pergi buat lagi. Mereka cakap, jangan. Mereka semua ketawa waktu tu. Dia cakap, Masya Allah, semangatnya Abdullah bin Mas'ud dan tidak peduli dengan bukul fi sabilillah, dengan di ujian, diseksa fi sabilillah. Aywa. Mereka kata, cukup kamu sudah bagi mereka dengar, itu pun dah Masya Allah. Aywa. Juga antara gangguan Quraisy kepada Rasulullah, iaitu jika Rasulullah SAW mula membaca Al-Quran, maka akan berdiri jemaah daripada orang Quraisy. Sedikit daripada sebelah kanan Rasulullah, sedikit daripada sebelah kiri. Maka, bunyi dia.
Jadi kalau Rasulullah mula baca Al-Quran, mereka semua serentak, yang sebelah kanan Rasulullah, yang sebelah kiri, semua mereka tepuk tangan, tak mahu orang dengar bacaan Rasulullah. Dan kacau Rasulullah ketika Rasulullah membaca Al-Quran. Juga mereka baca syair-syair mereka, yakni syair macam qasidah tapi bukan qasidah yang baik, syair-syair jahiliyah, supaya mereka nak campurkan syair mereka dengan Al-Quran. Tak buat bacaan Rasulullah sampai dengan bagus kepada orang lain. Lagi-lagi pun mereka buat bersiul. Lagi mereka yang bunyi kalau masuk jari dekat mulut, keluarkan bunyi, mereka buat begitu. Mereka buat tepuk tangan, buat yang bersiul. Bersiul itu juga mereka, Rasulullah baca Quran, mereka baca syair. Supaya orang lain tidak dapat mendengar Al-Quran. Lihatlah bagaimana ujian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga, antara ujian yang Rasulullah dapatkan atau bala atau gangguan Quraisy kepada Rasulullah, bacinya Abu Lahab. Abu Lahab ketika Rasulullah pergi jumpa orang itu, jumpa orang ini, menyampaikan dakwah dan jumpa orang, bincang dengan orang tentang Islam, terangkan Islam dan dakwah Islamiyah. Abu Lahab ikut je Rasulullah ke mana sahaja. Di mana-mana Rasulullah pergi, Abu Lahab ikut dia. Tapi ikut untuk apa? Dia berdiri belakang Rasulullah. Kalau Rasulullah jumpa siapa-siapa dan dia mula terangkan tentang Islam dan baca Quran, maka Abu Lahab terus akan bagi tahu dari belakang. Dia kata, wahai saudara, jangan percaya orang ini. Saya bacinya. Ini anak saudara saya. Saya yang lagi kenalkan orang keluarga, lagi mereka kenal keluarga mereka. Ini saudara saya. Ini anak saudara. Aku baci dia. Dia berdusta. Dia tipu. Dia penyihir. Jangan percaya dia. Dia akan sesatkan kamu dan dia akan rosakkan kamu. Kamu jangan ikut dia. Dengar baci dia. Jadi ramai orang tak dapat dengar Rasulullah sebab gangguan Abu Lahab bacinya sendiri. Subhanallah. Selepas itu, yakni antara hikmah yang ada di dalam gangguan Quraisy kepada Rasulullah, iaitu dia ada negatifnya juga ada positifnya. Antara positif gangguan Quraisy kepada Rasulullah, iaitu gangguan Quraisy telah menjadi sebab Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, singah Allah dan baci Rasulullah, juga dia adik-beradik dengan Rasulullah daripada susu. Hamzah bin Abdul Muttalib, sahabat Nabi. Gangguan Quraisy dialah yang menjadi sebab yang menarik Hamzah dengan segera kepada Islam. Bagaimana? Pada satu hari, Rasulullah datang kepada Al-Kaabah seperti biasa. Rasulullah tidak peduli dengan siapa-siapa, khususnya Abu Jahal. Berapa kali Rasulullah datang di depan Abu Jahal. Abu Jahal kadang-kadang takut dari Rasulullah, tapi kadang-kadang kerana dia rasa sombong, dia tak mahu tunjuk yang dia takut dari Rasulullah. Satu hari Abu Jahal panjang menghinakan Rasulullah di depan semua orang. Di depan Al-Kaabah. Dekat Al-Kaabah. Kau ini orang yang jahat. Dia ambil tanah atau pasir, dia letak atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kata-kata Abu Jahal. Walhasil Abu Jahal dia cakap dengan Rasulullah SAW waktu itu, dia kata, bukankah aku sudah melarang kamu
jangan solah di sini di depan kita. Jangan aku nampak kamu lagi di sini. Dan kau ni semakin degil dan semakin merosakkan masyarakat kami, wahai Muhammad. Dan saya sudah bagi tahu kamu yang saya ni benci melihat kamu tahu. Benci melihat kamu sujud di depan mata kita. Benci agama kamu. Benci kamu. Kita tak mahu melihat kamu di sini lagi. Aku janji kamu, wahai Muhammad, engkau ni orang yang paling jahat, yang paling tipu, berdusta dan pecahkan masyarakat kami. Kalau saya nampak kamu lagi di sini, saya akan pecahkan kepala kau dengan batu. Kalau kamu berani sujud lagi di sini. Sepanjang waktu Abu Jahal menghinakan Rasulullah SAW, ada satu perempuan dari rumahnya, sebab di zaman Nabi, rumah orang Quraisy depan Al-Kaabah. Yani orang dari dalam rumah, dia boleh dengar apa yang orang cakap di depan Al-Kaabah. Rumah mereka macam dalam Al-Haram sekarang. Dika je di depan Al-Kaabah. Orang buka tingkap rumah dia sahaja, nampak orang yang tawaf depan Al-Kaabah. Dia boleh dari dalam rumah panggil orang yang duduk di depan Al-Kaabah. Dika sahaja. Satu perempuan dari dalam rumah dia, dia dengar apa yang Abu Jahal cakap dengan Rasulullah. Dia menghina, dia mencarut dan menyebutkan perkataan-perkataan yang sangat buruk kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW langsung tidak menjawab kepada Abu Jahal. Tak jawab langsung. Perempuan itu yang dengar apa yang terjadi. Dua perempuan yang dengar kejahatan Abu Jahal tu. Nanti tiba-tiba datangnya Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib selalu pakai pemenah tu, barang pemenahnya dengan badannya, dan selalu dia suka pergi kepada hutan dan gunung-gunung, tangkap-tangkap haiwan di sana, dan suka duduk kadang-kadang beberapa hari di sana. Dan dia adalah lelaki daripada Quraisy yang gagah dan kuat. Tidak ada siapa-siapa berani lawan kepadanya. Lepas dia lalu di depan dua perempuan tu, dua-dua perempuan sengaja mereka tinggi suara mereka kata, lihatlah Hamzah ni, kalau dia dengar apa yang terjadi tentang anak saudaranya Muhammad tadi, pastilah dia takkan balik rumah terus. Hamzah berhenti terus. Dia kata, apa yang jadi? Apa yang jadi dengan anak saudaraku Muhammad? Mereka kata Abul Hakam, yakni Abu Jahal, dia telah buat macam tu, macam begini kepada Muhammad. Nanti Abu Hamzah kata, Muhammad buat apa? Dia tak buat apa-apa. Dia ada jawab apa-apa tak? Dia kata, tak jawab. Diam sahaja. Sabar. Lagi buat Hamzah rasa marah. Dia kata, ya Allah. Dia kata, dah lama dengar Abu Jahal ini acik ganggu anak saudaraku Muhammad ni. Tapi hari ni dah tak boleh sabar. Dia pergi balik, dia dah mau balik rumah. Dia balik terus kepada di depan Al-Kaabah ketika orang Quraisy yang besar-besar, yang hebat-hebat semua kumpul di sana. Abu Jahal, Utbah bin Abi Rabi'ah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan yang lain-lain. Mereka duduk di sana. Di depan Al-Kaabah. Hamzah datang dan Utbah bin Abi Rabi'ah dia kata, ahlan wa sahlan. Yani selamat datang wahai Aba Amarah. Aba Amarah ni gelaran Hamzah. Tapi Hamzah langsung tak cakap apa-apa dan tak jawab selamat datang mereka. Dia ambil barang pemenahnya tu, kemudian dia pukul Abu Jahal pada mukanya sehingga terpecah dahi Abu Jahal dan penuh dengan darah. Kemudian ketika dia pukul itu, Hamzah kata kepada Abu Jahal, atashtumuhu wa ana ala dinih? Adakah engkau mencarut Muhammad padahal aku sudah masuk di dalam agamanya? Di waktu itu Hamzah tak masuk, tapi sebab marah.
Aku cakap apa yang Muhammad cakap. Aku sokong apa yang Muhammad sampaikan. Dan aku sudah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Waktu itu Bani Makhzum, iaitu kabilah Abu Jahal, mereka nak lawan. Abu Jahal suruh mereka jangan relax, biarlah Aba Amarah ada hak untuk memukul saya. Mengaku pula yang dia jahat, mengaku pula yang dia salah. Dia kata, biarlah Abu Amarah, dia ada hak untuk memukul saya kerana saya hari ini sangat menyebutkan perkataan-perkataan yang kecil, yang busuk terhadap anak saudaranya Muhammad. Tak apalah. Yani dia terimalah apa yang Hamzah memukulnya. Waktu itu orang Quraisy pula mereka yani apa, ada satu Utbah bin Abi Rabi'ah, dia kata kepada Abu Jahal, dia kata, inilah yang saya sudah nasihat kepada kamu wahai Abu Jahal, jangan terlalu keras-keras kepada sahabat Muhammad, atau perkara tu akan menarik ramai orang akan rasa kesian dan masuk dalam agamanya. Buat biasa. Abu Jahal masih sombong, dia kata, jangan percaya Hamzah masuk Islam. Dia sebut itu di depan kita sekarang kerana dia marah. Dan kerana Muhammad itu anak saudaranya. Engkau akan tengok esok dia akan datang sini sujud kepada berhala kita. Dia buat itu sebab marah sahaja. Tetapi memang Hamzah Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia masuk di dalam balik rumah rehat. Di malam itu Hamzah sendiri dia kata, sepanjang malam saya tak boleh tidur, risau dan banyak syaitan waswas kepada saya. Dia kata, engkau orang yang hebat wahai Hamzah. Yani engkau ni bodoh nak ikut Muhammad, betul ke? Nak ikut Muhammad yang budak yang kecil, yang anak saudaramu, kamu bakcinya. Jangan biarkan itu sahaja kerana marah, tapi jangan benarkan apa yang kamu sudah kata. Jadi dia berada di malam itu di dalam waswas itu. Masuk Islam atau tak? Buat itu atau tak? Percaya Muhammad atau tak? Sehingga hari yang kedua dibagi, dia pergi sahaja jumpa Rasulullah. Dia kata, wahai anak saudara, demi Allah, saya sudah sebut syahadah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi dalam hati saya macam tak tenang. Maka waktu tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa untuk Hamzah, maka terus tenang. Dan dia baca Quran kepada Hamzah dan memberi nasihat dan ucapan banyak yang menetapkan iman dan kuatkan iman dalam hati Hamzah. Dan terus waktu tu Hamzah dia kata, alhamdulillah, hati saya tenang dan saya setuju 100% dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu gembira dengan Islam Sayyidina Hamzah. Hatta orang Islam semua, tidak ada orang yang dengan Islam Sayyidina Hamzah Islam jadi kuat. Dan sahabat Rasulullah SAW jadi kuat lepas itu. Jadi orang Quraisy selepas mereka melihat Hamzah pun masuk Islam, jadi mereka tambah dendam mereka, marah mereka. Jadi setiap kabilah daripada Quraisy di waktu itu mereka tahan dan ikatkan semua orang yang dari kabilah mereka yang masuk Islam. Kabilah Bani Makhzum, mereka tahan dan siksakan orang Islam yang daripada Bani Makhzum. Kabilah Bani Adi, siksakan orang Islam yang daripada Bani Adi. Dan macam tu juga kabilah-kabilah Arab yang lain. Wahakadha. Dan ramai orang daripada orang Islam, antara sahabat, yang na'udzubillah difitnahkan dengan siksaan itu. Ada yang paling ramai, yang paling banyak, yang tetap ada yang korbankan nyawanya fi sabilillah. Tapi ada bahagian orang yang iman mereka lemah. Jadi lepas mereka disiksa sikit sahaja mereka jadi murtad. Dan ini sangat dikira sikit sahaja. Kerana siapa-siapa yang sudah masuk di dalam hatinya kemanisan iman, lagi-lagi pun iman itu bukan masuk oleh diri sendiri, oleh Rasulullah. Dan dia melihat Rasulullah.
hidup dengan Rasulullah, ini imannya terus akan jadi seperti iman para awliya yang paling tinggi, bahkan mengalahkan iman para awliya. Daripada saat yang pertama masuk Islam. Sebab dia masuk Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi antara orang yang disiksa oleh orang kafir dan Masya Allah, tahan persiksaan itu, sabar, dan dia kuat imannya, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Di waktu itu dia masih hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, Nabi SAW kata dia adalah kepala kekafiran, Ra'sul Kufr, Umayyah bin Khalaf. Dan dia juga antara orang yang sangat mengganggu Rasulullah SAW dan seksa sahabatnya. Bilal bin Rabah dibawa di hari yang paling panas di Makkah, di waktu zuhur, dan mereka baringkan dia atas batu, bukan atas pasir, yang mana sahabat sendiri kata, di waktu panas itu kalau kita letak daging atas batu sana, dia akan masak. Daripada panasnya batu itu. Batu itu terlalu panas kerana matahari waktu itu panas dan musim panas. Dan mereka baringkan Bilal atas batu itu tanpa memakai baju. Bukan itu sahaja, bahkan mereka mengambil batu besar juga letak atas perutnya dan atas dadanya. Sehingga Sayyidina Bilal dia kata terbakar kulitnya. Kulitnya terbakar dan lemak Sayyidina Bilal sudah bau. Sudah mula mahu masak. Dengan batu yang bawah belakangnya. La ilaha illallah. Tetapi sepanjang mereka menyiksakan Sayyidina Bilal hanya mengulangkan perkataan ahadun ahad. Ahadun ahad. Tuannya Umayyah bin Khalaf, dia suruh Bilal, dia kata, wahai Bilal, saya akan bunuh engkau. Jadi saya minta dari kamu perkara yang senang. Bilal kata, minta apa? Dia kata, aku minta kamu hina Muhammad dan Tuhan Muhammad. Kemudian, mujilah kita orang Quraisy dan berhala kami. Itu je. Kalau kamu bagi saya itu, kalau kamu sebutkan itu, saya akan maafkan kamu. Lepaskan. Mula-mula dia minta Bilal murtad. Tapi Umayyah kalah. Dia nampak Bilal memang kuat iman. Akhirnya dia kata, tak apa, tak payah murtad, tapi hina Muhammad dan sebut mujilah Tuhan kami. Bilal tak bagi juga. Sebenarnya di dalam agama Islam, kalau Bilal, hukumnya, kalau Bilal, dia mencarut Rasulullah dan sebut Tuhan mereka untuk menyelamatkan nyawanya, perkara itu tak dosa. Dia nanti baca istighfar atau apa sahaja. Tapi Sayyidina Bilal, di waktu itu, iman, kita pun tak boleh bayang macam mana iman yang ada di dalam hati Sayyidina Bilal. Dia disiksa dengan cara yang sangat-sangat, yakni kita tak boleh tahan satu bersin daripada satu bersepuluh daripada siksaan yang Sayyidina Bilal dapatkan. Tetapi Sayyidina Bilal, dia tetap juga lawan kepada Umayyah bin Khalaf. Dia kata, hatta ini saya takkan bagi. Kau nak siksa, siksa je. Teruskan. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Sehingga Safwan bin Umayyah. Safwan ini anak Umayyah. Dia kata kepada ayahnya, demi Allah wahai ayahku, aku ni tak faham sekarang siapa yang siksa siapa. Kau yang menyiksakan Bilal atau Bilal yang menyiksakan kau, wahai ayah. Sebab ayah dia sampai benat, hari-hari dia siksa Sayyidina Bilal.
Dan dia kumpulkan ramai budak-budak orang Quraisy. Mari sini tengok siapa yang nak tengok saya waktu siksa hambaku. Semua ramai-ramai datang tengok. Macam zaman sekarang tengok macam sinema atau movie. Tapi ini secara langsung dan hakikat, bukan berlakon. Tak ada siapa-siapa pun yang baik yang cakap dengan Umayyah kesian hamba ini. Semua mereka tengok sahaja. Lepas habis siksa dia, Sayyidina Bilal kadang-kadang tak boleh berdiri. Mereka angkat dia. Letak dia di rumah. Hari yang kedua, keluarkan dia balik. Lepas tu mereka ikat tangan dia dengan ada satu ikatan dengan lehernya. Suruh budak-budak dan orang yang remaja-remaja yang jahat, yang tepi jalan, hamba, bawa dia, pusingkan dia ke jalan, kepada lorong-lorong di Makkah. Dan hinakan dia dan baling dengan batu. Macam, yani subhanallah. Subhanallah. Yani kita pun tak boleh bayang macam mana perkara itu terjadi. Tapi kita kena faham perkara ini dan kita kena tahu kenapa. Sebab nanti kita akan baca di dalam sirah Rasulullah berang orang Quraisy. Dan mungkin ada bahagian orang kurang faham kenapa Rasulullah berang. Bacalah sirah orang Quraisy macam mana buat dengan sahabat. Di 3 tahun yang pertama sebelum hijrah. Di 13 tahun sebelum hijrah. Bagaimana mereka siksa sahabat dan Nabi. Bagaimana mereka ganggu sahabat dan Nabi. Bagaimana orang yang macam ni tak boleh berang. Jadi Sayyidina Bilal ketika mereka tarik dia daripada lorong ni kepada lorong yang lain, hinakan dia, bakul dia, baling dia dengan batu, koyak kulit-kulitnya sampai lemak dah terkeluar daripada kulit Sayyidina Bilal. Ketika itu dan sepanjang itu, dia hanya mengulangkan perkataan ahadun ahad. Ahadun ahad. Akhirnya, datangnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq. Dialah yang menyelamatkan Sayyidina Bilal. Dia yang menolong Sayyidina Bilal. Dia datang ketika Umayyah siksa Bilal. Abu Bakar, Masya Allah, senang. Yani dia ada harta. Dia tanya Umayyah. Dia kata, wahai Umayyah, engkau tak kesian ke hamba-mu ni? Dia dah lemah, dah tak boleh bergerak, tak boleh berdiri. Kesian dia. Sampai bila kamu nak siksa dia? Umayyah dia kata, biar. Sampai dia mati. Sebab dia tak taat kepada tuannya. Abu Bakar dia kata, apa kata kalau kamu jualkan Bilal ni sahaja kepadaku? Sebab dia hamba. Dia dijual beli. Jualkan hamba Bilal ini kepada saya. Umayyah kata, siapa orang yang nak beli hamba yang macam ni? Dah mau mati. Dia pun tak ada manfaat. Tak boleh buat apa-apa khidmat pun untuk kamu. Dia kata, tak apa. Itu bukan kerja kamu. Nak jual, saya boleh bayar. Tapi Umayyah, kerana dia jahat juga, dia kerana orang yang fikir sangat tentang perniagaan. Dia kata sekarang Bilal bersungguh-sungguh nak selamatkan Abu Bakar, bersungguh-sungguh nak saya jual Bilal. Sebab dia saudaranya dalam agamanya tu. Jadi saya akan ambil kesempatan sebab Bilal, Abu Bakar akan bayar walaupun berapa-berapa. Umayyah, kepala kekafiran tu, dia letakkan harga yang sangat tinggi. Sehingga orang kafir yang lain semua gelak ketika dia sebut harga. Dia kata, okey, kalau kamu nak jual beli Bilal ni, aku setuju. Tapi kamu kena bayar macam ni, dia sebut harga. Yang lain semua gelak sebab, kau jual harga mahal, hamba yang macam ni. Yang ni macam harganya beberapa kali, mahal sangat. Umayyah dia kata, ini hambaku dan saya yang kena letak harga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia kata, aku setuju. Dan ini bayarnya. Terus dia bayar. Terkejut yang orang kafir yang lain. Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu itu belum lagi masuk Islam. Dia pun terkejut. Ajib. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia ada fitrahnya.
Dia pun antara orang yang siksa sangat orang Islam. Tetapi dalam hatinya dia rasa juga macam orang yang ikut Muhammad ni macam aku nampak macam mereka lah yang lagi baik. Mereka yang lagi berakhlak. Mereka lah yang menjaga budaya yang baik. Dan kaum kami ni lah yang semakin jahat. Jadi semakin hari Sayyidina Umar semakin melihat yang Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya lah yang lebih baik. Lepas tu dia masuk Islam. Jadi selepas tu Sayyidina Abu Bakar dapat beli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan dia terus merdekakan dan bebaskan Sayyidina Bilal lillahi ta'ala. Di waktu itu Sayyidina Bilal jadi merdeka dan bebas. Jadi dia selalu lalu sebelah Umayyah, semua tak boleh usik dia sebab dia sudah menjadi merdeka. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebenarnya dia banyak membebaskan hamba-hamba yang disiksakan oleh Quraisy. Yang pertama sekali Bilal ini. Hatta di selepas hijrah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dia kata, Sayyidana telah memerdekakan Sayyidana. Sayyidana yang pertama Abu Bakar. Sayyidana yang kedua tu Bilal. Antara orang yang Sayyidina Abu Bakar beli mereka daripada orang yang siksa mereka, iaitu ibu Sayyidina Bilal juga. Namanya Hamamah. Orang kafir selalu panggil Bilal anak Hamamah. Macam tu. Juga antara mereka yang Abu Bakar beli mereka dari tuan mereka ketika disiksa, Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah. Sahabat Nabi SAW. Kerana Amir bin Fahirah ini pernah disiksa sehingga dia dah jadi macam orang yang tak betul. Sehingga dia tak boleh dia cakap apa. Yani Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh bayar macam mana? Dibukul, disiksa. Sampai dah macam dia cakap, dia tak tahu dia cakap apa. Tercakap sendiri. Macam tu. Sayyidina Amir bin Fahirah. Tapi Alhamdulillah Sayyidina Abu Bakar dapat bilinya dari Tuhan untuk sahaja nak selamatkan dia dan merdekakan dia. Antara mereka juga seorang lelaki namanya Abu Fakihah. Abu Fakihah juga disiksa Sayyidina Abu Bakar bilinya. Abu Fakihah ni ketika disiksa oleh Safwan anak Umayyah itu, dia disiksa, dia kata sehingga lidahnya terkeluar macam orang mati. Orang meninggal. Ini macam pingsan, macam mati atau tak mati tak tahu. Yani dalam keadaan antara hidup dan mati. Jadi Sayyidina Abu Bakar rasa kesian kepadanya, dia dapat beli dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar pakai duit banyak. Kita boleh Masya Allah tengok macam mana Sayyidina Abu Bakar mengorbankan hartanya fi sabilillah untuk membantu saudaranya orang Islam. Untuk mengetahuan orang Islam, muslimin dan muslimat semua, bukan lelaki sahaja yang dapat disiksa oleh orang Quraisy, oleh masyarakat Makkah. Bahkan hatta ada perempuan pun, ada sahabiyat, ada bahagian perempuan pun yang disiksa oleh orang Quraisy. Antara mereka Zinnirah, Sayyidatana Zinnirah namanya. Zinnirah ini disiksa oleh Abu Jahal. Dia siksa Zinnirah, azabkan dia, ganggu dia, boleh bayang tak sehingga apa? Sehingga Sayyidatna Zinnirah buta. Hilang cahaya matanya, dah tak nampak dah. Allahu Akbar. Subhanallah.
Sehingga dah tak boleh nampak dah Zinnirah. Itu pukul macam mana, siksa macam mana. Subhanallah. Walaupun dia perempuan, tapi dia tahan yang kita lelaki tak boleh tahan di zaman sekarang. Selepas dia buta, dah tak nampak, Abu Jahal kata kepada Zinnirah radhiyallahu anha, "Innal Lata wal Uzza fa'ala biki ma tarain." Tengoklah wahai Zinnirah, Abu Jahal kata. Ini berhala kami, Al-Lat dan Al-Uzza. Mereka lah yang hilangkan cahaya mata kamu. Mereka yang buat kamu buta sebab kamu ikut Muhammad. Tengok macam mana sesatnya, dan dia cuba sesatkan Zinnirah radhiyallahu anha. Maka Zinnirah iman dia tinggi sangat. Dia jawab kepada Abu Jahal waktu tu, dia kata, "Kalla wallah." Tidak wallah. Tidak. Al-Lat dan Al-Uzza, berhalamu tu batu je. Dia tidak boleh memberi manfaat, juga tidak memberi madarat. Buta saya ni satu takdir daripada langit, daripada Allah. Dan yang membuatkan saya buta ini, dia adalah yang maha mampu membalikkan mata saya. Boleh mengembalikan cahaya mata saya. Maka Abu Jahal rasa geram dengan jawapannya. Lepas tu dia bagi. Di pagi hari itu, subhanallah, Sayyidatina Zinnirah radhiyallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala balikkan cahaya mata dia. Balasan kepada Abu Jahal dan menyakitkan hati orang Quraisy yang menyiksakannya sehingga jadi buta. Lepas orang Quraisy nampak Zinnirah balik nampak, mereka melihat, nampak Zinnirah dah balik melihat macam biasa. Lepas dia dah jadi buta, mereka kata apa? Ini adalah sihir Muhammad. Ini sihir Muhammad yang balikkan mata dia. Masih sesat dan sumbung dan tetap di dalam kekafiran mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar selepas itu, dia datang kepadanya dan dia beli Sayyidatina Zinnirah daripada tuannya, dan Sayyidina Abu Bakar merdekakan dia terus. Hatta anak dia juga, anak Zinnirah juga, Sayyidina Abu Bakar beli dan merdekakan. Subhanallah. Hebatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Banyak membantu Rasulullah, bukan Rasulullah sahaja, hatta sahabat Rasulullah, orang Islam, umat Islam di satu dunia. Kita sangat merasa hutang budi terus selepas Rasulullah kepada Abu Bakar. Kita rasa hutang budi untuk Abu Bakar selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perempuan yang disiksa oleh orang Quraisy juga seorang wanita sahabat juga yang bernama Ummu Anis. Ummu Anis. Dia adalah hamba abdi untuk kabilah Bani Zuhrah. Dan yang menyiksakannya seorang lelaki yang bernama Al-Aswad bin Abdi Yaghuth. Dia siksakan Ummu Anis itu. Ini juga Abu Bakar Siddiq bilinya dan merdekakannya. Juga ada satu perempuan atau sahabat yang namanya Latifah. Macam tu juga kakak Amir bin Fahirah atau ibunya. Dia adalah Amir bin Fahirah ni pun dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia yang beli. Yang sehingga dah tak boleh bercakap apa-apa. Kakaknya atau ibunya pernah disiksa oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Maka Abu Bakar Siddiq bilinya dan merdekakannya. Subhanallah. Ketika Sayyidina Umar pukul kepada dan azab hambanya tu,
Dia pukul sehingga dia penat pula. Lepas tu Umar kata kepadanya, minta maaf kerana saya berhenti. Saya berhenti kerana saya rasa boring. Ini macam berli dan sombong sangat Sayyidina Umar waktu tu. Tapi dia jawab kepada Umar, dia kata, begitu juga Allah akan azabkan kau wahai Umar kalau kamu tak masuk Islam. Tapi subhanallah, Sayyidina Umar lah yang memenangkan Islam nanti. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia membeli hamba itu dan merdekakannya. La ilaha illallah. Kita akhirkan kuliah kita malam ni dengan cerita Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu. Khabbab ini juga antara orang yang difitnahkan, dicuba untuk memfitnahkan, tetapi Khabbab ibn al-Arat imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Khabbab ini dia orang yang pandai membuatkan pedang dan kerjanya tentang besi. Tukang besi. Dia kerjanya tukang besi. Di dalam bahasa Arab tukang besi itu haddad. Namanya haddad. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lafuhu wa ya'tih. Nabi sallallahu alaihi wasallam macam rasa tenang kalau jumpa Khabbab ini. Dia suka, Rasulullah yang suka datang duduk dengan dia, simpan-simpan dengan dia, Khabbab ini. Dan lepas Khabbab masuk Islam, kerana selalu duduk dengan Rasulullah, maka tuannya seorang wanita yang memiliki Khabbab, wanita, namanya Ummu Anmar. Ummu Anmar itu, dia kata, engkau ini tukang bisi kan, wahai Khabbab. Sekarang kena murtad daripada agama Muhammad ni, atau saya akan bakar kamu dengan bisi ni. Dia tidak setuju. Maka dia ambilkan bisi dan panaskan dia sehingga jadi merah, panas sangat. Kemudian dia letakkannya di atas kepala Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu. Boleh bayang tuan-tuan puan-puan bagaimana panasnya dan siksa dan azab itu. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW mengadu, kepalanya semuanya luka dan darah. Dia kata, ya Rasulullah, hari-harilah tuan saya buat begini untuk saya. Maka Nabi SAW baca doa untuk Khabbab. Dia kata, Allahumma ansur Khabbaba. Ya Allah, menangkanlah Khabbab. Ya Allah, menangkanlah Khabbab. Subhanallah. Selepas doa Rasulullah SAW ni, tuan Khabbab ini dapat satu penyakit. Dan penyakit itu membuat dia keluar bunyi seperti anjing. Nauzubillah. Maka lepas dia tanya doktor, doktor kata, ubat kamu kena panaskan besi dan letakkan atas kepala kamu, itu akan kurang sikit penyakit kamu. Maka siapa yang tolong buat itu? Khabbab. Subhanallah, macam mana terbalik takdir. Khabbab bin al-Arat dialah yang panaskan besi itu dan letakkannya atas kepala, panaskan kepala tuannya itu dengan pilihan, dan bahkan dia yang suruh. Jadi itu adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di satu kali ketika Khabbab bin al-Arat disiksa lagi oleh masyarakat yang lain, dan dia datang kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah duduk sebelah Al-Kaabah. Dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, kita orang Islam di dalam keadaan yang amat susah. Dan mereka setiap hari siksa kita, azab kita. Rasulullah tak mahu baca doa untuk kita. Mungkin cerita ini sebelum Rasulullah SAW baca doa dalam cerita yang tadi. Maka Nabi SAW duduk tegak dan muka dia jadi merah marah kepada Khabbab. Dia kata, wahai Khabbab dan wahai orang Islam semua, sabarlah. Sabarlah atas siksaan dan ujian ini. Sesungguhnya ada bahagian orang beriman dan Islam daripada umat-umat dahulu disiksa sehingga mereka
botong-botong badan mereka dengan macam sekat. Dengan barang yang macam sekat daripada besi. Macam sekat sama, dia ada tajam banyak, macam sekat. Sangat macam sekat. Dia ada, tapi sekatnya tu tajam besi. Dia kata, koyakkan badan mereka sehingga hilang, sehingga tinggal tulan. Tengok bagaimana siksaan yang mereka dapatkan. Dan Nabi SAW kata kepada Khabbab, dan ketahuilah, walaupun dibuat kepada mereka begitu, mereka tidak pernah murtad dan tetap juga dan istiqamah di dalam agama mereka. Jadi Rasulullah SAW menyokong dan menggerakkan semangat dan membuatkan sahabat semua rasa sabar dan kuat terhadap cabaran dan ujian itu. Lepas tu Rasulullah SAW memberi janjian yang menenangkan hati para sahabat. Dia kata juga, wallahi la yudhiranna Allah ta'ala hadzal amra. Demi Allah, perkara ini, agama ini akan zahir, akan menang, akan tersebar dan akan jadi besar. Sehingga, Nabi SAW kata, sehingga orang berjalan daripada Sana'a, ibu negara Yaman sekarang, sehingga Hadramaut, daripada Sana'a sehingga Hadramaut, dia tidak menakut sesiapa pun kecuali takut serigala makan kambing dia. Yakni tak ada, yakni akan jadi aman oleh agama ini. Yakni agama Islam ni bukan jadi di Makkah sahaja, hatta sampai Yaman, sampai Hadramaut. Nabi SAW kata, sehingga orang yang berjalan daripada Sana'a kepada Hadramaut, dia tidak takut kecuali Allah dan serigala makan kambing dia. Yakni tak takut manusia, tak ada perang, damai, aman, Islam tersebar. Sebab apa? Di zaman dahulu, jalan daripada Sana'a kepada Hadramaut penuh dengan kebahayaan. Jadi Nabi SAW dia kata, agamaku akan tersebar sehingga sana. Dan kawasan-kawasan itu semua akan jadi aman. Apalagi di Makkah. Jadi sahabat rasa tenang dengan apa? Janjian Rasulullah itu, dengan ucapan Rasulullah SAW itu yang menenangkan hati mereka dan menetapkan mereka di dalam agama Islam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita manfaat yang besar dan menambahkan iman kita dan menetapkan dan menguatkan iman dan yakin kita dengan kepercayaan kita kepada Rasulullah dan kepada agama Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa esok insya-Allah, kita sambung lagi. Ada banyak cerita lagi tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disiksa atau yang diganggu oleh orang Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.